Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Leman bermain TikTok, bermain bersama Haji Bahil. Belajarlah walaupun dah jadi atuk, agar hidup tak selamanya jahil. Selamat datang ke Bual Bicara Terbaik pagi anda. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan saya, Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam kehidupan kita hari ini, kita nakkan kebahagiaan. Kalau tanya suami kita, abang nakkan kebahagiaan. Kalau tanya kepada isteri kita pun nakkan kebahagiaan. Namun di sana ada satu perkara yang perlu kita teliti dan kita perhati, iaitu suami isteri nusyus. Persoalannya ialah, apakah itu nusyus? Mungkin ada di kalangan kita pernah dengar, tapi tak pernah tahu pun apa itu nusyus. Oleh itu, kami di Tanyalah Ustaz berbesar hati ingin memberikan kefahaman yang terbaik kepada anda, apakah maksud nusyus yang sebenarnya. Dan bersama dengan kita pada pagi ini, seorang ustaz yang selalu kita tengok di kaca TV kita, selalu kita dengar di ruang-ruang ataupun corong-corong radio, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap pantun TikTok bagi. Kena TikTok Ustaz. Sebab tadi Ustaz sebut TikTok tadi. Cepat betul lah, masya-Allah. Ustaz bergerak dari Penang semalam Kedah. Semalam ada ceramah kat Penang, naik flight. Naik flight Ustaz jalan macam ni. Jalan. Macam ni Ustaz Saya bila dengar Ustaz naik flight, terasa nak naik flight. Tapi teringat kita duduk Kelang, naik kereta udah lah. Ini UK tu. Kalau Kelang tu UK, Ulu Kelang. Baik, terima kasih kepada Ustaz Jafri Abu Bakar yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Dan kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan macam biasa, boleh buat panggilan ke 0377261603. Alamat Da'i dekat kampung ni tak ada line lah pula. Tak apa, boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sedikit kesilapan, sedikit pembetulan, iaitu 18001633. Boleh buat panggilan ke nombor tersebut. Baik, pada pagi ini kita nak bincangkan berkenaan suami isteri nusyus. Sebelum kita nak pergi lebih jauh, kita nak tahu dulu apakah itu nusyus. Jadi jom kita dengarkan perkongsian untuk permulaan ini dari guru kita Ustaz Jafri Abu Bakar. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah sesuai dengan doa yang kita panjatkan pada setiap pagi. Jangan lupa untuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, salli ala Muhammad, engkau kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amalan yang engkau terima. Terima kasih adinda saya Salih Muhammad Da'i Hakim, Salih ala Muhammad Da'i Hakim yang terkenal dengan pantun-pantunnya, Salih Muhammad, dan madah-madah pujangganya seperti menanam tebu di bibir mulut. Itu saya tambah aja, insya-Allah. Dan subhanallah, Salih Muhammad, saya setiap kali dengan Hakim ni saya sangat teruja sebenarnya. Salih Muhammad. Masya-Allah, baik, langsung Salih Muhammad kali puji lebih-lebih. Kita nak bincang tentang nusyus pada pagi ini. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita biasa faham bahawa nusyus ini, Salih ala Muhammad, kebiasaannya kita akan faham bila sebut nusyus kita akan nampak sisi perempuan ataupun sisi wanita. Sedangkan di sana ada juga subhanallah perbuatan-perbuatan seorang suami yang boleh meletakkan ataupun mendefinisikan seorang suami itu sebagai suami yang nusyus. Dalam kitab Fiqh Al-Manhaji menyatakan tentang definisi ataupun definisi nusyus. Nusyus bermaksud derhaka ataupun tidak taat. Derhaka atau tidak taat, itu maksud nusyus. Isteri nusyus bererti isteri yang menderhaka dan tidak mentaati suaminya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh syarak.
Dan dari segi istilah pula, subhanallah, pelbagai definisi telah diberikan oleh fuqaha dengan para fuqaha, para ulama tentang definisi ataupun istilah nusyuz itu. Sebagai contohnya, Imam Syizari sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa isteri yang menderhaka, isteri yang angkuh dan engkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka mengenai tanggungjawab yang perlu dilakukan kepada si suami. Boleh faham tak tu? Dia kalau dia buat tanggungjawab pada suami tetapi tak menepati syarat pun dia tak kira sebagai orang yang taat juga. Dia buat tapi dia buat tu benda yang syarat larang. Walaupun dia, dalam konsep kepahaman dia sedang mentaati suami dia, tetapi dia melanggar syarat, maka tak tepat juga. Jadi subhanallah, dia melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam mengenai tanggungjawab dia kepada sang suami dia. Itu Ustaz Jamal. Jadi secara mudahnya kita fahami bahawa nusyuz itu berlaku apabila si isteri ataupun si suami mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap satu sama lain dalam perbuatan-perbuatan tertentu sesuai dengan perintah syarak. Yang sesuai dengan perintah syarak. Jadi beberapa dalil dalam Al-Quran tentang nusyuz. Yang pertamanya tuan-tuan, dalil Al-Quran. Dalil pada ayat Al-Quran, tuan-tuan boleh rujuk surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukan mereka daripada tempat tidur. Dan jika mereka masih berdegil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan yang bertujuan mengajarkannya. Kemudian jika mereka kembali taat kepada kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan pula untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-34. Demikian juga Allah berfirman dalam satu surah yang lain, iaitu surah An-Nisa juga ayat yang ke-128. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima in yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul daripada suaminya nusyuz atau tidak melayaninya, maka tiada salah bagi mereka, yakni suami isteri, membuat perdamaian di antara mereka berdua secara baik sebaik-baiknya, kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Surah An-Nisa ayat 128. Dan terdapat juga beberapa hadis yang lain yang menceritakan tentang sallallahu alaihi wasallam Muhammad nusyuz ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini untuk kita memahami satu tanggungjawab yang kena ada, satu kefahaman yang wajib ada pada setiap orang yang bergelar suami ataupun bergelar isteri. Dan saya nak mohon pada tuan-tuan sekalian, ringan-ringankanlah tangan kita untuk kita kongsi-kongsikan kepada pasangan-pasangan hidup kita. Paling tidak, mungkin ada suami kita yang on the way nak pergi kerja dah, bagi dia dengar sama-sama dekat dalam kereta dia, tag ahli keluarga kita. Bukan nak hukum dia, nak kata ni abang jangan jadi tak. Paling tidak kita sama-sama belajar supaya masing-masing dapat menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai seorang suami ataupun isteri yang baik. Betul. Jadi kalau tak nak digelar sebagai nusyuz, kena taat dengan cara yang betul. Sebab ada orang taat juga tapi taat dengan cara yang tak betul. Suami suruh buat air, dia buat tak tahu. Ini cara saya Ustaz, tak boleh, kena cara yang betul. Baik. Jadi itulah sedikit pengenalan kepada nusyuz, dan Ustaz telah sebutkan beberapa dalil, antaranya yang sempat saya catat, iaitu surah An-Nisa ayat 34 yang menjadi tunjang kepada perbincangan kepada kita pada pagi ini. Baik, kita nak terus meraihkan soalan pagi ini dari sahabat kita Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Jika isteri tidak mentaati suami, maka kita tahu bahawa isterinya itu telah nusyuz. Bagi seorang suami pula, apakah perkara-perkara yang dilakukan yang boleh dianggap nusyuz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Mazni Hasan atas soalan. Masya Allah.
Mazli Hasan start kenal selalu. Dia kata, oh, duk bincang tentang isteri saja yang nusyus ya. Dalam Quran menceritakan tentang perkataan isteri yang nusyus. Sama demikian juga hadis-hadis ada menceritakan tentang isteri yang nusyus. Tapi ada tak suami yang nusyus? Mari kita tengok bagaimana seorang suami itu boleh dikatakan dia sebagai seorang suami yang nusyus. Kita belajar ni tuan-tuan supaya kita tak mau jadi macam tu. Betul. Bukan dalam keadaan kita nak mendundindari ataupun nak mencari-cari salah pasangan hidup kita. Kata, hari ni aku nak dengar sungguh-sungguh, aku nak faham, aku nak buat catatan sungguh-sungguh. Sebab nanti kalau suami aku buat saya, aku nak beritahu, abang jangan buat macam ni, abang nusyus. Saya semat. Padahal di sana ada juga perbincangan berkaitan dengan seorang isteri. Betul. Seorang isteri menunaikan tanggungjawabnya sebaik-baiknya untuk dia tidak menjadi seorang isteri yang nusyus. Suami mendengar kuliah kita pada hari ini supaya si suami tidak menjadi seorang suami yang nusyus dan tidaklah mencari-cari kesalahan si isteri yang boleh menuduh-nuduh isteri itu sebagai seorang yang nusyus. Ataupun seandainya berlaku di antara kedua kita ni, suami ataupun suami itu melakukan perkara yang boleh menyebabkan dia jadi nusyus, ataupun isteri yang melakukan perkara yang menyebabkan dia jadi nusyus, maka apakah tindakan yang perlu kita lakukan supaya keluarga itu dapat kembali duduk dalam keadaan yang aman dan tenang, ataupun kalau tidak, macam mana yang boleh dilakukan. Itu tujuan kita belajar pada pagi ini. Bukanlah nak menuding. Nah, poin ni aku nak cari ni, siap-siap macam tu. Baik, suami yang nusyus. Kebanyakan daripada masyarakat kita hanya beranggapan bahawa nusyus itu ada pada seorang isteri sahaja terhadap suaminya. Tetapi kadang-kadang subhanallah, sedangkan perbuatan ini boleh juga terjadi kepada si suami terhadap isteri dia. Seorang suami akan dikatakan nusyus apabila yang pertamanya dia mengabaikan tanggungjawab ataupun kewajipannya sebagai seorang suami. Seperti dia tidak menyediakan nafkah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang sepatutnya. Nah, dia ada syarat minimum saja nafkah. Dia menunaikan yang minimum itu sudah dikira sebagai orang yang menunaikan tanggungjawab. Kalau lebihan yang diberikan lebih daripada nafkah, itu disebut sebagai sedekah seorang suami kepada isteri. Itu yang lebih baik untuk dia lakukan. Tetapi kalau dia mampu hanya bagi sekadar yang mencukupi saja, itu dah memadai untuk dia dan tidak dikira sebagai nusyus. Demikian juga nafkah batin, bukan sekadar zahir sahaja. Memenuhi keperluan batiniah isteri, antaranya tidak memukulnya, menjaga hati dan perasaannya. Jangan duk faham nafkah batin tu satu keadaan saja. Kerana orang punya nafkah batin dia fikir satu benda tu saja. Tidak, sebenarnya menjaga perasaan juga, tidak menzalimi, tidak mengata dengan perkataan-perkataan yang keji dan kesat sehingga melukakan hati pasangan kita, itu pun disebut sebagai nafkah batin. Demikian juga dia yang disebut sebagai suami yang nusyus ini, dia menyakiti dan mendera isterinya. Sallallahu alaihi Muhammad menyakiti, selalu pukul-pukul. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau cerita ni, ustaz, suami saya ni, ya Allah, pantang salah sikit tu penampar sampai kat muka saya. Subhanallah. Kan tu tak kira lagi terajang dia, smackdown dia, apa semua sebagainya. Allahu Rabbi, tuan-tuan, ini bukan seorang suami yang baik, dipanggil seorang suami yang nusyus. Ataupun dia tidak berlaku adil dalam giliran seandainya dia mempunyai seorang isteri, mempunyai isteri yang lebih daripada seorang tanpa keredaan isteri-isterinya. Sallallahu Muhammad. Kadang-kadang nampak macam lebih kurang apa sebagainya, tapi ada keredaan ada sendiri itu, maka itu tidak dikira sebagai nusyus. Dan beberapa ciri-ciri yang lainnya akan kita bincangkan sepanjang daripada program ini, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Jom para suami kita cek adakah kita termasuk dalam golongan nusyus. Yang pertama tadi, tanggungjawab kita kena tunaikan. Alah ustaz, suruh isteri pula. Mana boleh begitu, tukar-tukar kan? Memang kita kena lunaskan. Baiklah, kita nak berjeda seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya tanyalah ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membincangkan tentang munakahat, iaitu suami isteri nusyus, bersama dengan Ustaz selawat kita, iaitu Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi kepada anda yang ada sebarang kemusykilan, boleh buat pertanyaan dengan buat panggilan ke 1800
881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan berkaitan suami isteri nusyuz. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan yang kedua pagi ini dari sahabat kita Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Nusyuzkah seorang isteri dan juga sebagai anak tunggal dalam keluarga yang menjaga ibu bapa tanpa redha suaminya? Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Rahimah Saud atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum walah. Pernah ditanya kepada Nabi SAW, Allah SWT, amalan apakah yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi SAW menyebutkan as-salatu ala waqtiha. Yang pertamanya solat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, Salli alaihi Muhammad, thumma ayyu Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Kemudian ditanya lagi, thumma summa ayyu ya Rasulullah, kemudian apa Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tengok susunan keperluan kita dalam kehidupan kita disebut sebagai amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu, paling dikasihi oleh Allah. Yang pertama, solat pada waktunya. Yang ni memang tuan-tuan kena buat. Solat pada waktunya dengan maksud bila masuk saja waktu, saya semak terus saja kita solat tanpa kita berlengah-lengah lagi. Yang keduanya, birrul walidain, berbuat baik kepada ibu dan ayah. Kemudian lepas daripada tu baru berjihad fi sabilillah. Maksudnya, kepentingan untuk kita berbuat baik kepada ibu dan ayah ni tuan-tuan merupakan antara kepentingan yang paling utama. Bahkan dalam Al-Quran, Sallallahu Alaihi Muhammad dan dalam hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana Sallallahu Alaihi Muhammad berbuat baik kepada ibu dan ayah ni duduk selepas daripada tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awal satu Nabi kata apa? Jangan syirik pada Allah, ibadat pada Allah tanpa kamu syirik pada Allah. Kemudian berbuat baiklah kepada ibu dan ayah kamu. Subhanallah. Tuan-tuan, namun kadang-kadang timbul satu konflik apabila seorang perempuan itu berkahwin dan subhanallah tiba-tiba Sallallahu Alaihi Muhammad si suami ini semua dia dah jadi confused dia antara apa yang perlu dia utamakan, sama ada dia perlu untuk mengutamakan Sallallahu Alaihi Muhammad menjaga atau memberikan perhatian kepada ibu dan ayahnya, ataupun dia perlu memberikan perhatian kepada si suami dia. Maka tuan-tuan perlu ingat bahawa subhanallah apabila seorang perempuan itu berkahwin, maka keutamaan untuk dia muliakan ataupun dia lebihkan dalam kehidupan dia ialah kepada si suami. Itu kita kena ingat betul-betul lah. Namun tidaklah menjadi lesen kepadanya untuk dia mengabaikan ibu dan ayahnya kalau ibu dan ayah dia masih hidup. Bila dah kahwin-kahwin dah langsung tak telefon, langsung tak tanya khabar, langsung tak pergi ziarah, langsung tak membantu, langsung tak apa, mak ayah sakit tak pernah tengok. Orang tanya dekat dia, pasal apa sampai langsung tak pergi tengok mak ayah ni, pasal apa? Oh, saya sudah berkahwin, keutamaan saya adalah si suami. Tak, bukan tu salah tu. Walaupun keutamaannya kepada si suami, namun dalam masa yang sama tidak boleh dah dia mengabaikan tanggungjawab dia untuk memberikan perhatian kepada ibu dan ayah dan berbuat baik kepada mereka. Namun di sana sebelah, seandainya berlaku apa tuan-tuan sekalian semua, ketidakredaan kepada si suami ini subhanallah terhadap dia, maka subhanallah apa yang boleh kita cadangkan ialah Sallallahu Alaihi Muhammad tuan-tuan, berbincanglah dengan Sallallahu Alaihi Muhammad suami dengan perbincangan yang baik dan carilah solution. Sebab keutamaan dia tetap kepada si suami. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad jumpa dengan suami, bagi tahu dekat dia apa setakat mana yang abang izinkan saya untuk saya khidmat kepada ibu dan ayah saya, memandangkan saya ini seorang anak tunggal contoh. Suami dia kata apa? Saya Samad, kalau nak balik sampai tiap-tiap hari saya pun tak boleh juga sebab ni anak-anak kita, keluarga kita apa semua ni macam mana nak buat? Mungkin saya bagi izin balik seminggu sekali contoh. Betul. Kan saya Samad. Ataupun nak bagi duit banyak-banyak pun kita pun tak mampu, kita pun bukan ada banyak duit sangat. Mungkin dalam sebulan bagilah dalam RM100 ke setakat mana kita mampu. Saya ingat perbincangan yang macam ni boleh capai satu perkataan ataupun satu keputusan yang akan memenangkan kedua-dua belah pihak. Betul, setuju. Sebab mungkin kadang-kadang suami itu dia tak setuju bukan sebab dia tak setuju langsung, tetapi penumpuan kita terlalu berlebihan sehingga mengabaikan yang dia rasa pula diri dia terabai.
ataupun dia terasa macam keluarga dia tak baik. Sebab tu saya tak menjawab soalan tu dengan kata oh tak boleh macam ni apa semua. Tak, saya tak jawab tu. Cuma sebab saya tak tahu situasi yang sebenar apa yang berlaku di antara mereka berdua. Maka subhanallah, yang paling baik saya rasa ialah Said Somad duduk bersama dan berbincang, tanya si suami setakat mana agaknya yang suami izinkan dia untuk dia berbakti dan berkhidmat kepada ibu dan ayah dia. Wallahu a'lam. Ya, betul. Bak kata orang muda Ustaz, benda boleh bincang, kenapa nak gaduh? Jadi kita bincang elok-elok, insya-Allah adalah jalan penyelesaiannya. Baik Ustaz, dia sebut juga tentang suami isteri nusyus ini. Ramai juga yang berteka-teki Ustaz. Tadi Ustaz ada sebutkan tentang suami yang nusyus. Ustaz ada sebutkan ciri-cirinya tak lunaskan tanggungjawab. Bagaimana pula dengan isteri yang nusyus Ustaz? Silakan. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salih alaihi wasallam. Kita sebelum kita nak bincang tentang bagaimana seorang isteri nusyus, suami nusyus, apa hukum nusyus? Ni orang tak tanya lagi tadi kan. Hukum nusyus adalah haram. Bila sebut haram, dia merupakan salah satu daripada dosa. Bahkan dosa ini disebut sebagai salah satu daripada dosa-dosa besar. Berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dinyatakan, dia jelas menunjukkan bahawa perbuatan nusyus ini adalah satu perbuatan yang sangat ditegah dalam agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, nusyus ini dia terbahagi kepada tiga. Satu, nusyus sang isteri. Yang kedua, nusyusnya suami, payah juga nak sebut begini, dan nusyus suami dan isteri. Ada nusyus suami dan isteri juga dalam rumah tangga. Maka subhanallah, tuan-tuan, Allah salli ala Sayyidina Muhammad, yang pertamanya seorang isteri akan dianggap sebagai orang yang nusyus sekiranya boleh faham dia derhaka ataupun engkar terhadap suaminya. Yang tu dia punya basic, dia asas dia, yang berpandukan kepada syarak. Tetapi kalau si suami kata apa, saya tak suka sungguhlah duk pakai tudung yang macam tu, saya tak suka, tak elok, kena buka tudung tu. Lepas kahwin dengan saya ni, dah kahwin dah, akad nikah ni, dah kahwin dah, esok saya tak bagi lagi pakai tudung. Ingat, kena taat cakap suami. Kalau tak taat cakap suami, itu nusyus. Maka itu tidak ada lagi salih asmat kewajipan kepada kita untuk mentaati suami dalam perkara yang mungkar. Jadi subhanallah, saya semat engkar terhadap suami dalam keadaan yang bertepatan dengan syarak. Antaranya ialah keluar daripada rumah tanpa izin suami. Baik. Yang ni selalu duk buat tuan-tuan, subhanallah. Tak minta izin, dah keluar baru minta izin. Dah duduk mana ni, bunyi wawi ni. Oh, dia kata duduk kat supermarket ni. Bila masa pergi kat sana tengok rumah apa semua sebagainya. Yang keduanya, tidak mahu memenuhi hak suami terhadapnya. Ada tanggungjawab yang dia kena tunaikan kepada suaminya. Antaranya sebagai sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi SAW menyebutkan bahawa subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi Muhammadin biyadih la tu'addil mar'atu haqqa rabbaha hatta tuaddi haqqa zaujiha. Maksudnya, demi dia yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita itu tidak dikira menunaikan hak Tuhannya sehingga dia menunaikan hak suaminya. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, idza da'ar rajul ra'atahu ila firashihi falam ta'tihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. La haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, apabila suami mengajak isteri untuk tidur bersama-sama, kemudian isteri tidak mahu datang dan suami itu dalam keadaan marah, maka si isteri, Allahumma salli alaihi, maka para malaikat akan melaknati isterinya sehingga ke pagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Lagi subhanallah, tuan-tuan, antara yang lain ialah sallallahu alaihi Muhammad dan perbuatan-perbuatan yang lain yang menjadi tanggungjawab si isteri yang telah dia tinggalkan dan tidak menunaikan kepada suaminya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Jadi kita nak beristighfar seketika Ustaz, boleh ke Ustaz? Boleh, insya-Allah. Insya-Allah kita kembali bergabung selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Jafri Abu Bakar, membincangkan tentang munakahat, iaitu suami isteri nusyuz. Baiklah, kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan Ustaz Jafri Abu Bakar. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Di zaman sekarang ni kadang-kadang bukan adalah segelintir dan ada juga di kalangan keluarga saya juga, apabila si isteri ni berjawatan tinggi, contohnya ketua pegawai eksekutif ataupun CEO di sebuah syarikat, apabila mereka ni memegang jawatan tinggi dan bergaji besar, si suami pula gaji kecil Ustaz. Jadi si suami merasa rendah diri, mungkin badan dia rendah ke macam mana tak tahulah. Jadi mereka merasa rendah diri kepada isteri kerana rumah, kereta, makan, minum juga ditanggung oleh si isteri. Dan apabila berlaku begini ni Ustaz, apabila dah suami merendah diri ni, si isteri lah segala-galanya. Dan apabila keputusan semua dibuat oleh isteri, dan soalan saya, apakah isteri yang menjalankan tanggungjawab ke semua macam ini, dan kadang-kadang keputusan di tangan isteri, suami tak boleh berkata apa-apa, apakah juga dikira sebagai nusyuz ke macam mana ke Ustaz? Isteri yang macam ini, status isteri yang macam ini, tapi bukan dia nak, kerana ini adalah saya katakan gaji dia boleh tinggi dan makan minum suami pun dia yang tanggung, anak sekolah, kereta, rumah. Jadi mereka menganggap dah rendah diri dan tak boleh berkata apa-apa. Semua keputusan di atas tangan isteri. Apakah status yang begini juga dikira sebagai isteri yang nusyuz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid dari Pekan Pahang sudi bertanya. Betul Ustaz. Ini kadang-kadang ada isteri yang buat semua Ustaz. Dia yang support semua. Top up boleh tolong Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang salli ala Sayyidina kedudukan seorang suami ataupun seorang lelaki terhadap isteri ataupun seorang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang lelaki itu memayungi wanita. Betul. Jadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan syarak juga, dalam kehidupan berkeluarga juga, salli ala Sayyidina Muhammad, Allah telah memerintahkan kepada si suami untuk memberikan nafkah kepada si isteri. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan itu merupakan kewajipan kepada si suami walau dalam apa keadaan sekalipun. Seandainya suami itu tidak bekerja dan tidak ada pendapatan, salli ala Sayyidina Muhammad, tetap kewajipan nafkah itu ada pada si suami kepada si isteri. Salli ala Sayyidina Muhammad. Si suami itu sakit, tidak mampu untuk menyediakan nafkah, maka si suami itu dikira sebagai berhutang kepada si isteri. Kemudian nanti bila dia sihat, dia akan perlu bayar balik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Seandainya salli ala Sayyidina Muhammad, si isteri itu memerlukan kepada nafkah tersebut, dan seandainya si isteri kata apa, tak apalah saya halalkanlah nafkah tersebut, ataupun dia ambil nafkah tersebut kemudian dia sedekahkan kembali kepada suami dia, itulah yang terbaik. Tetapi subhanallah, kenapa susunan Allah itu demikian? Kenapa susunan Allah itu meletakkan suami menjaga isteri, sama lelaki menjaga memayungi perempuan dan sebagainya? Sebab kadang-kadang sama ketentuan ataupun kekuatan emosi seorang suami itu lebih hebat dan lebih kuat berbanding dengan isteri. Betul. Isteri yang duduk pada satu posisi yang tinggi, sebagai contoh sallallahu alaihi wasallam, ataupun seorang perempuan yang diletakkan pada satu-satu tempat yang membuat dasar, maka terkadang keputusan dia buat itu adalah terkait dengan emosi dia pada ketika tersebut, sebab orang perempuan biasanya akan dipengaruhi dengan emosi. Sebab tu dalam bab dalam syariat sallallahu alaihi Muhammad, kalau daripada saksi seorang lelaki satu saksi, tetapi kalau saksi itu perempuan, dimemerlukan kepada dua orang perempuan. Sebab apa? Sebab Allah lebih mengetahui sifat yang Allah jadikan kepada orang perempuan yang lebih lembut dan lebih mempunyai kekuatan emosi yang lebih kuat dan bonding dengan emosi yang lebih kuat berbanding dengan orang lelaki. Betul. Maka apabila berlaku sebaliknya, sebab itulah kita nampak banyak berlaku sallallahu alaihi Muhammad, ada keresahan dalam rumah tangga seandainya seorang isterilah yang memayungi keluarganya. Betul. Sallallahu alaihi Muhammad, sebab dia sedikit bercanggah daripada dia punya fitrah. Bercanggah daripada fitrah. Tambah sekarang ni seorang suami pula dia jadi house husband. Suami pula
pula tu sidai kain kat rumah jangan main-main, ada orang ambil gambar viral tu sebulan ni. Insya-Allah dah saya semat. Jadi subhanallah, dia lah semua sebagainya, jaga anak dan sebagainya. Akhirnya apa jadi? Akhirnya bila berlaku konflik, si suami akan mula mengungkit. Pasal apa dia mengungkit? Seorang isteri dia buat macam-macam kerja, dia jaga rumah, dia jaga apa, dia tak pernah mengungkit. Sebab apa? Sebab itu fitrah dia. Bila duduk fitrah dia tak akan ungkit. Bila orang duduk bercanggah dengan fitrah, maka dia akan mengungkit. Seorang suami, seorang isteri, salih azmat, fitrah dia ialah dia menguruskan rumah tangga, dia buat sebagainya. Tiba-tiba dia mengambil alih tugas suami. Bila dia ambil, maka dia menyanggahi fitrah, dan bila dia menyanggahi fitrah, di situlah akan adanya salih azmat ungkitan-ungkitan dan sebutan-sebutan yang tak sepatutnya. Sebab apa? Sebab biasanya dia akan menyanggah daripada fitrah. Namun kita tidak nafikan bahawa di sana ada juga yang duduk dalam keadaan yang sefahaman dan dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Betul. Sebab perempuan tu dia beremosi. Sebab tu kalau tengok isteri kita beremosi, hantarlah emoji kan. Emoji jangan hantar kereta, mana orang tu nak suka, hantarlah love supaya dia tenang. Baiklah, kita nak raikan seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Baik. Jadi mungkin ada masalah sikit Ustaz. Kita teruskan dengan soalan seterusnya dari FB. Mardapur KN bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin wabarakatuh. bertanya, bagaimana untuk menjadi isteri yang tidak nusyuz jika berhadapan dengan suami yang sering menyakiti hati isteri, terutama dalam bab pasangan yang berpoligami? Jika isteri sering keluar rumah berbulan-bulan tanpa izin suami dan mengabaikan tanggungjawab terhadap suami sehingga berlaku penceraian, adakah isteri itu dianggap nusyuz dan layakkah isteri mendapat harta sepencarian? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Menarik soalan dari Mar WKN kerana bertanya tentang tersebut. Silakan Ustaz. Bagus soalan Mar WKN. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita, dan mudah-mudahan saya semak kita tak ni, saya ingat ni satu senario yang Mar cuba untuk gambarkan supaya masing-masing boleh mengambil manfaat daripada persoalan ini, insya-Allah. Ini bagusnya bila ada yang bertanya, bila ada orang bertanya, banyak orang boleh mengambil manfaat. Betul. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau si suami dia mengabaikan tanggungjawab dia sebagai seorang suami, maka dia telah berdosa, salih Ahmad, sebab dia mengabaikan tanggungjawab daripada suami dan melanggar perintah Allah SWT untuk dia menjaga keluarga dia. Saya menunaikan nafkah dia sebagainya. Tiba-tiba dia tak buat benda tu, maka dia berdosa. Dia berdosa kepada Allah dan dia berdosa kepada isteri dan keluarganya yang telah dia abaikan tersebut. Si isteri duduk dalam posisi isteri yang salihah selagi isteri itu taat, salih Ahmad, dan menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri walaupun suami dia tidak taat. Apa yang dilakukan oleh isteri akan terkait dengan si suami seandainya suami tidak menegur dan tidak menasihati. Salih alaihi Muhammad. Isteri tak semayang, isteri tak tutup aurat, suami tak tegur, suami abaikan, maka apa dosa maksiat dilakukan oleh isteri ada kaitan dengan si suami. Tetapi kemaksiatan yang dilakukan oleh si suami tidak akan ada kaitannya dengan si isteri. Salih ala Sayyidina Muhammad. Isteri tegur juga kadang-kadang, abang janganlah buat macam ni, ikut suka aku lah, aku ni suami, hang tu siapa, dia kata macam tu pula kan. Salih ala. Maka tuan-tuan, kita terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Maka saya nak cadang kepada isteri yang dizalimi oleh si suami. Yang pertamanya tuan-tuan sekalian, salih ala Muhammad, teruskan anda menjadi seorang isteri yang taat. Duduk di rumah, salih ala Sayyidina Muhammad, bersihkan rumah, buat tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang isteri. Dia tak laksanakan tanggungjawab dia jawab depan Allah SWT. Tapi kalau kita balas benda yang sama, kita balas dia benda yang sama, maka kita sama aja macam dia. Ada seorang makcik telefon saya, Ustaz, dia kata suami saya ni macam ni, dia tak semayang, dia tak buat ni, dia apa semua sebagainya. Salih ala Sayyidina Muhammad. Lah ni Ustaz, apa yang saya nak buat? Saya tak mau buat kopi kat dia, saya tak mau masak kat dia, saya nak buat dia, saya nak buat tak tahu kat dia Ustaz, pada muka dia Ustaz. Awak dia ingat seorang dia boleh buat macam tu, saya boleh buat lagi terror pada dia Ustaz. Hebat makcik ni. Saya kata dahsyat makcik, salih Ahmad. Makcik tahu tak, hari tu waktu suami makcik buat macam-macam kat makcik, pahala Allah bagi kat makcik punyalah banyak. Punya banyak. Lagi dia buat zalim, lagi makcik dapat pahala. Lagi dia buat zalim, lagi makcik dapat pahala. Makcik sabar, lagi makcik dapat pahala. Tapi bila makcik buat macam mana yang dia buat, maka makcik sama aja macam dia.
Sama je macam dia. Maka apa? Kita nak jadi orang baik. Ustaz, saya nak jadi isteri solehah, Ustaz. Saya nak, tapi suami saya tak jadi macam tu, Ustaz. Tak apa. Teruskan untuk menjadi isteri yang solehah. Sekadar yang kita mampu. Salih alaihi wasallam. Kita ada keluarga, uruskan keluarga. Kita ada anak-anak, uruskan anak-anak. Salih alaihi wasallam. Dan bukan setakat tu, apa yang kezaliman yang dilakukan terhadap kita, Allah akan bagi pahala dekat kita non-stop. Betul. Tapi seandainya kita sudah tidak mampu lagi berhadapan dengan situasi demikian, ada jalan penyelesaian dia. Berhadap, maksudnya pergilah menghadap kepada qadi sallallahu alaihi wasallam. Pergi menghadap kepada majlis agama negeri ataupun qadi dan lontarkan apa situasi yang sedang berlaku dalam rumah tangga. Dia tidak dikira sebagai mengumpat bila cerita situasi yang berlaku dalam rumah tangga kepada apa yang berlaku di antara dia dengan suaminya kepada qadi. Tak. Yang dicerita mengumpat ni, kalau dia tulis dalam Facebook, dia duduk cerita kat kawan-kawan dia. Itu mengumpat yang tak boleh selesai apa-apa. Pergi kat qadi, pergi bincang sebagainya. Qadi akan panggil si suami, buat apa perbincangan, dan kalaulah endingnya tak boleh cari penyelesaian, maka dia akan dipisahkan. Betul. Jawapannya, kalau isteri melakukan demikian, maka isteri juga duduk pada situasi seorang isteri yang nusyus. Betul. Walaupun dia, alasan dia suami dia buat itu, dia buat juga. Dia pun nusyus, suami nusyus, dia pun nusyus juga. Wallahu a'lam. Baik, jadi kalau kita nak kekal bahagia, jahat dibalas baik, baik dibalas lagi baik. Betul Ustaz? Betul. Baiklah, kita nak raikan lagi soalan di Facebook dari Zuhara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dalam bibit-bibit pergaduhan sebelum terjadinya perceraian, suami selalu menuduh isteri nusyuz. Silap sikit dituduh nusyuz. Enggan layan suami kerana penat dituduh nusyuz. Adakah suami punya kuasa untuk menuduh isterinya nusyuz? Apakah hak isteri untuk membela nasibnya? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Zuhara atas soalan. Zuhara, terima kasih atas soalan yang sangat baik ni. Biasalah bila bergaduh macam-macam lah. Betul. Yang keluar kat mulut tu kan, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina. Orang kampung kita kata sabar je lah. Kan? Sabar je lah. Dia Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan salli ala Muhammad. Kadang-kadang yang keluar pada mulut kita tu ataupun mulut pasangan kita tu, betul, perkataan-perkataan yang tak sepatutnya dia keluar. Sebab apa? Sebab posisinya marah. Sebab tu bila kita dalam keadaan kita marah, jaga salli ala Muhammad perkataan-perkataan kita. Betul. Sebab mungkin perkataan kita itu ada nilainya pada syarak. Bagi contoh, tengah-tengah marah dia kata, hang ni puanya apa semua, aku tak suka apa semua, nah hampir berambus daripada sini, aku cerai hang dengan talak 100 contoh, dia kata. Marahnya pasal kan, maka talak tu akan dikira sebagai talak yang jatuh, subhanallah, sebab walaupun dia duduk dalam posisinya marah. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, maka jaga perkataan-perkataan kita. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, penilaian nusyus bukan pada perkataan, tapi penilaian nusyus ada pada perbuatan. Kalaulah dia tidak melakukan perbuatan yang disebut sebagai nusyus, tetapi perkataan suami itu mengatakan dia, kamu ni nusyus, kamu tahu kamu ni nusyus, perbuatan kita taklah menjadikan kita tu nusyus. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebagai contohnya, dia kata dekat kita, ni orang ni kadang-kadang dia jenis lupa kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita dah ada mutual understanding. Dia ada, kalau macam keluar daripada rumah tu, kita boleh ada mutual understanding. So seorang isteri yang bekerja, dia tiap-tiap hari dia pergi kerja. Takkan tiap-tiap hari nak kena minta izin untuk pergi kerja. Walaupun memang sepatutnya kena tiap-tiap kali nak keluar kena minta izin. Kan? Tapi takkan tiap-tiap hari, bang, saya nak pergi kerja nah. Okey, minta izin abang pergi kerja. Okey, abang kata, esok minta izin abang pergi kerja. Esok minta pergi kerja. Dia tahu dah kita berkahwin dengan seorang isteri yang bekerja. Betul. Maka di situ perlu ada ataupun boleh adanya mutual understanding yang bab kerja, okey, settle, tak ada masalah apa, jangan duk sebut lagi dah. Ataupun pi sebagainya. Tapi mungkin satu hari bila berlaku pergaduhan, apa jadi? Saya cuma diungkit balik. Betul. Dia kata apa? Ni keluar pasal apa tak beritahu, ni nusyus. Maka perbuatan itu tidak dikira sebagai nusyus. Baik Ustaz, kita nak berehat sebentar, boleh ke Ustaz? Boleh, insyaAllah. Kita nak bertahmid seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan tentang munakahat suami isteri nusyuz bersama dengan guru kita Ustaz Jafri Abu Bakar. Dan untuk makluman kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebab Ustaz ada yang tegur Ustaz, amboi dai kemain segak pagi ni. Segak sebab baju saya ni ditaja oleh College Community. Jadi alhamdulillah semalam sudah berlangsungnya majlis penyerahan kepada Media Prima atas tajaan baju yang saya pakai pada pagi ini yang membuatkan saya nampak segak, iaitu penyerahan tajaan pakaian untuk para da'i moderator Tanyalah Ustaz oleh College Community Kementerian Pengajian Tinggi di Seri Pentas. Sebanyak 18 pakaian telah direka bentuk oleh unit fashion dan pakaian oleh College Community Raup, Jeli, Bentong, Bukit Mertajam, Paguh Manjung, Temeloh dan Politeknik Ibrahim Sultan. Jutaan terima kasih Tanyalah Ustaz kepada College Community yang telah menaja pakaian kami di Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz diwakili oleh Encik Ruzmi Kamaruddin, Ketua Penerbitan Pengisian Islam, yang telah menerima tajaan pakaian tersebut daripada Encik Muhammad Hafiz Sheikh Hushim selaku mewakili College Community Kementerian Pengajian Tinggi. Kita saksikan bingkisan dari majlis ini semalam. Ini merupakan kerjasama kali ketiga lah antara College Community bersama pihak Jabatan Pengisian Islam Media Prima lah. Kami di pihak College Community dan Politeknik diberi peluang untuk menghasilkan pakaian kepada para da'i program Tanyalah Ustaz. Kami cukup excited lah sebab apabila mendapat tugasan ini, para pelajar diberi pendedahan tentang cara untuk mereka menghasilkan pakaian mengikut keperluan, sama ada keperluan industri dan juga keperluan customer. So alhamdulillah, start daripada meeting pertama, design approve, proses pembelian material, penghasilan pakaian, para pelajar dapat deliver dengan dapat deliver dengan baik. Maksudnya sehinggalah ke proses terakhir lah. Pada para pelajar di luar sana yang berminat untuk masuk ataupun untuk masuk ke College Community maupun Politeknik dalam bidang fashion dan pakaian, kami dapat menjamin bahawa anda mempunyai peluang yang tepatlah, kerana anda akan diberi pendedahan especially apa yang diperlukan oleh industri. InsyaAllah dengan pakaian dan yang telah pun siap dihasilkan ini pasti akan memberi semangat baru kepada seluruh para da'i bagi menjayakan rancangan Tanyalah Ustaz yang disiapkan pada setiap pagi, pada setiap hari, insyaAllah. Dan insyaAllah seperti yang kata Cik Ruzmi kata tadi, ingat pantun itu yang mahal itu, insyaAllah. Pihak College Community dan Politeknik di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah bekerjasama menjalinkan kolaborasi bersama dengan pihak TV3 di dalam mereka bentuk pakaian bagi pakaian para da'i dalam program Tanyalah Ustaz. Dengan kolaborasi ini, kita dapat memberi pendedahan kepada pelajar dan juga tenaga pelajar di Politeknik dan juga College Community dalam menghasilkan pakaian menepati konsep bagi program Tanyalah Ustaz.
Terima kasih kepada kolej-kolej komuniti yang sudi menaja pakaian rasmi program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru yang membuatkan kami moderator nampak segak dan bersemangat pada setiap pagi anda. Baiklah, kita nak teruskan persoalan dari sahabat kita di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Candai Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh dari Johor. Ya, silakan Tuan Haji Tukinon. Baik, soalannya Ustaz. Ini cerita hari-hari Ustaz. Kalau pasangan suami dan isteri Ustaz, dia maknanya kalau dah bercakap ke berbual terlalu sedikit. Tetapi kalau dengan orang lain, contohnya, ini contoh lah Ustaz ya, dengan isteri orang dengan dia bercakap sampai satu hari tak berhenti, maknanya terlalu pucuk melayan dia. Jadi itukah dinamakan putus juga ke atau mana Ustaz? Pagi-pagi gosok gigi, senyum nampak gigi. Ya. Soalannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Letih teman balas ni. Betul Ustaz, macam mana Ustaz? Kita pagi-pagi gosok gigi, senyum nampak gigi. Senyum nampak gigi. Okey Ustaz, betul Ustaz. Kadang-kadang kita dengan isteri kita ialah kita mungkin cakapnya sikit Ustaz. Tapi kalau dengan isteri orang lain, kemain. Sehari macam forum tu. Jadi macam mana Ustaz? Itu adab dan akhlak lah. Adab dan akhlak. Bila kita salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhadapan dengan orang-orang, tambah-tambah perkara-perkara yang dilarang pada syarak ni lagi indah. Betul. Di mata dan perasaan kita sebab dia sesuai dengan nafsu dan sesuai dengan bisikan syaitan. Sama juga waktu kita dengan isteri kita yang sekarang ni. Dulu waktu sebelum kahwin, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Ni mungkin kita tak buatlah yang baik-baik ni kan. Subhanallah. Dan kadang kita waktu belum kahwin, ya Allah, waktu bertunang, subhanallah, kadang-kadang bercakapnya berjam-jam kan sebagainya. Tak terasa tak terasa waktu bergerak dengan begitu pantas sekali. Sayyidina Muhammad. Kemudian semuanya indah, semuanya cantik. Sebab indah dan cantik itu dipolish dan diperindah dan dihiaskan oleh syaitan yang sentiasa mengajak kepada perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Kemudian bila dah jadi halal dekat dia, maka syaitan pun dah tak boleh nak berperanan lah. Kita buat apa pun dia halal. Dia bercakap berjam-jam pun jadi halal dekat dia. Salih Muhammad di pahala pula dekat dia. Dia duduk buat apa-apa pun dah jadi pahala dekat dia. Dia pun dah jadi tak berperanan. Dan maka ambil kat hang lah. Waktu tu yang tinggal hanya diri dan iman. Maka waktu tu terhasil lah ataupun terzahirlah apa yang dia memang asalnya dia. Maka tuan Salih Jamat waktu tu dah kurang, dah bercakap sikit, dah apa semua, sebab perhiasan-perhiasan dan keindahan-keindahan itu sudah tidak lagi ada dihias oleh syaitan. Maka pasal apa kadang-kadang kita duduk tengok orang, isteri orang ni cantik, kita padahal isteri kita cantik sangat dah. Tapi mata masih melihat kepada orang-orang yang lain yang lebih cantik. Sebab apa? Sebab pandangan dan perhiasan syaitan yang Allah berikan kepada yang dihiaskan oleh syaitan kepada kita. Maka tuan-tuan, Allah SWT, maka buat macam mana? Lawan perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa. Dia panggil ikhtilat, Salih Muhammad, pergaulan di antara lelaki yang perempuan yang bukan mahram, maka perlu kita jaga batas-batas tersebut. Jangan sampai kita melampaui batas. Ada keutamaan kita ialah isteri kita dan suami kita di rumah. Bukan sakat suami, Dai Hakim, Salih Muhammad, isteri pun sama. Bila nak keluar, Masya Allah, pakai lipstick bukan main, semua labu, tebu, bedak, semua ni kat atas ni traffic light merah, hijau, kuning sebagainya, pakai punya cantik minyak wangi apa semua. Sebab apa? Sebab nak pergi kat luar. Kat luar tu orang tengok. Betul. Yang sepatutnya yang tengok dia ialah suami dia dekat rumah. Tapi bila duduk kat rumah, dia pakainya baju kain ketang ke dada saja. Tak ketang ke dada. Pakai kain plek batik. Yang paling best baju kelawar tu aja. Duduk pakai yang tu berapa tahun dah. Tak berubah-ubah kan. Salih Jamat, minyak wanginya tak pakai, rambutnya serabut. Salih Jamat, baunya belacan, kulit udang kat sini dengan kulit bawang dekat sini pun semua, tak pernah berhias kepada orang yang sepatutnya. Maka bermula pada hari ini, si suami berhiaslah untuk isteri, si isteri berhiaslah untuk suami. Mudah-mudahan Salih Muhammad di sana ada pahala dan ganjaran yang Allah akan berikan, dan jauhkan daripada kita perkara-perkara yang boleh menyebabkan kepada dosa. Wallahu a'lam. Baik, jadi berhias untuk isteri dan berhias juga untuk para suami. Baiklah, kita terus meraihkan soalan seterusnya dari Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Apakah hak-hak isteri yang hilang semasa nusyuz, dan bilakah hak-hak tersebut dapat dikembalikan semula? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih.
Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Ali Ali atas soalan. Terima kasih Al-Ali Ali atas soalan. Masya Allah yang sangat baik ni. Soalan ni salah satu daripada perbincangan yang berkaitan dengan hukum apabila seorang isteri itu nusyus. Bila seorang isteri itu nusyus, salih ala Sayyidina Muhammad, maka apa yang berlaku ialah salih Muhammad, hak-hak si isteri itu akan gugur. Antaranya haknya ialah pemberian nafkah oleh suami dia. Maka bila isteri itu dah nusyus, maka selama dia duduk dalam keadaan nusyus tu, maka si suami tidak wajib lagi untuk menunaikan atau memberikan nafkah kepada isteri yang nusyus. Sebagai contoh, seorang isteri yang keluar tanpa izin suami dia, sallallahu alaihi wasallam, dan dia duduk dalam keadaan nusyus itu, maka waktu itu tidak layak untuk dia menerima nafkah daripada si suami. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seandainya dia telah bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar, nah, dia dapat duduk dengan suami dia, kemudian dia pun memohon kemaafan pada suami dia, dan dia pun Allahumma salli alaihi wasallam, dia kata apa, dia mengaku kesalahan-kesalahan dia dan dia memperbetulkan kembali kesalahan-kesalahan dia, tak buat lagi benda tersebut, maka semua yang tadi yang telah tersekat, yang tertahan, maka akan salli alaihi wasallam bersambung balik selepas daripada tu, hak-hak dia akan ditunaikan semula setelah dia bertaubat. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu alam. Jadi jangan kita nusyus sebab nanti hilang hak kita sebagai seorang isteri. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Ismail. Soalan saya begini untuk Ustaz. Adakah dengan nuzuz ini untuk memberi amaran atau peringatan buat kaum Hawa agar sentiasa menjadi isteri yang solehah? Okey, seperti biasa saya nak belajar satu pantun. Nasi lemak sarapan pagi diminum dengan air kopi. Senyum nampak gigi, banyak umur jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mak Isa dari Sungai Buloh. Nasi lemak tu mahal tu Ustaz. Lapar ni dengan nasi lemak ni kan. Sedap pula ya. Baik Ustaz, silakan. Saya pun ada pantun saya. Ada Ustaz, silakan. Cantik Ustaz. Dua tiga kucing berlari, semua kucing penat. Semua kucing penat. Sebab dia berlari sama-sama. Jadi itu pantun kan? Pantun tu, masya-Allah. Jadi soalan ni macam tadi, soalan saya Muhammad. Ada isteri hari ini diminta jauh daripada nusyus untuk digelar sebagai isteri yang solehah. Okey, ya betul Ustaz Syamad. Tuan-tuan, kenapa adanya kaedah nusyus ataupun dalam agama ini, pensyariatan nusyus dalam agama ni? Yang pertamanya untuk mengajarkan kepada si isteri akan tanggungjawab yang perlu dia lakukan dan apakah perkara yang tidak boleh dia lakukan. Jadi maksudnya dalam hidup kita dia perlu ada guidance, dia perlu ada do's and don'ts, dia kena ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, maka apa yang akan berlaku? Akan berlaku kerosakan sebab tidak ada undang-undang. Dia panggil negara yang tidak ada undang-undang. Bayangkan apa yang akan berlaku. Semua orang akan boleh buat apa yang suka dia. Maka Allah lebih mengetahui apa yang patut ada dalam rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga disebut sebagai rumah yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah sebut dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Rum, ayat surah ni selalu kita duk tengok dekat dalam kad kahwin. Surah Rum ayat 21. Betul Ustaz. Dan di antara tanda-tanda kebesaran ataupun tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa dia menciptakan kepada kamu wahai kaum lelaki pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Yang pertamanya untuk bagi guideline, untuk bagi undang-undang apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat. Yang keduanya sebab sifat kita manusia. Sifat kita manusia, kita tends to do mistake, kata orang kampung saya. Selalu terjebak dalam kesalahan. Demikian juga Allah SWT, Nabi SAW sebut kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti melakukan kesalahan. Dia terbiasa, dia mesti tak akan terlepas diri dia daripada melakukan kesalahan. Maka seandainya berlaku kesalahan, apakah tindakan-tindakan yang boleh dia lakukan sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mengembalikan keharmonian. Maka itulah di antara sebab kenapa ataupun hikmah kenapa sistem ataupun pensyariatan nusyus ini ada dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Jom para isteri dan para suami kita jauhi nusyus supaya kita digelar sebagai suami yang soleh dan juga isteri yang solehah. Baiklah.
Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas kesetiaan anda sehinggalah saat ini bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan panel kita Ustaz Jafri Abu Bakar membicarakan berkenaan suami isteri nusyuz. Baiklah, saya tertarik dengan satu soalan ni. Bila saya baca Ustaz, tergelak saya. Dari sahabat kita Intan Zurina Hamdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kita selalu mendengar ungkapan jangan cari pasal, nanti kena tidur luar. Yang mana selalunya seorang isteri yang memisahkan tempat tidur dengan suaminya bila merajuk. Adakah tindakan isteri tersebut dikira sebagai putik kepada nusyuz juga? Terima kasih atas pencerahan, terima kasih juga atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'awalah. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih kepada semua yang masih setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada sesi yang TV9 ni, insya-Allah. Saya Muhammad, dan saya nak minta juga kepada semua sahabat-sahabat untuk pada pagi ni kita jadi yang paling ramai sekali share. Jangan lepaskan peluang kita untuk berkongsi ilmu. InsyaAllah mungkin di sana ada orang yang baru saja mendapat ilmu itu, dan ilmu itu mendapat manfaat ilmu itu daripada melalui kita, insyaAllah, dan kita pasti ada habuannya. Tuan-tuan, ini merupakan satu kebiasaan, ada perkataan-perkataan ugutan kepada sang suami supaya tak melakukan perkara yang tak sepatutnya, kan. Hang pergi duk lepak lagi, tidur kat luar lagi. Abang jangan balik lambat, jangan abang, saya tidur kat luar lagi. Dan kadang-kadang perkataan itu merupakan perkataan-perkataan biasa. Betul. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Memang kadang-kadang dalam keadaan emosi kita yang kita kecil hati, kita sakit hati, kita geram, salli ala Muhammad, kita bergaduh sebagainya, ada perbuatan-perbuatan kita yang menyebabkan kita menyanggahi ataupun menyalahi syarak. Kita buat tindakan tersebut. Ada orang sebab marah dia pukul orang tu. Adakah dengan marah itu, adakah dia memukul itu dan keadaan dia marah itu menghalalkan dia memukul seorang itu? Itu persoalan ni, tuan-tuan kita jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Adakah dengan keadaan kita marah itu kita menyebabkan kita buat sesuatu yang menyalahi syarak? Kita tetap tidak halal untuk melakukan walaupun dalam keadaan kita marah. Sama juga sallallahu alaihi wasallam tuntutan seorang isteri kepada seorang suami ataupun seorang suami kepada seorang isteri yang perlu dia tunaikan, sallallahu alaihi wasallam, dan yang dia menafikan disebabkan oleh marah. Maka marah itu satu hal, melakukan perbuatan yang menyalahi syarak itu satu hal yang lain. Boleh faham maksud saya tu? Sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah jalan-jalan penyelesaian yang lain yang tidak menyalahi pada syarak untuk memperbetulkan keadaan. Sebab Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi, sallallahu alaihi wasallam, falam ta'ti fabata ghadbana 'alaihi ma la'anatahul malaikatu hatta tasbih. Kata Nabi SAW, apabila suami mengajak isteri untuk tidur bersama-sama, kemudian si isteri tidak mahu datang dan suaminya tidur dalam keadaan yang marah, maka malaikat melaknatinya sehingga melaknati isterinya sehinggalah ke waktu pagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW sebut, walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fatati alaiha ila kana alladhi fis samai saqita alaiha hatta yarda anha. Kata Nabi SAW, demi dia yang jiwaku di tangannya, tiada apa yang berlaku apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur lalu isterinya enggan, kecuali dia, sallallahu alaihi Muhammad, yang di langit akan murka ke atasnya sehingga suami berkenaan redha terhadap isterinya. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, mungkin carilah jalan-jalan penyesalan yang lain untuk menghukum itu, sallallahu alaihi Muhammad, selain daripada benda-benda yang menyalahi daripada syarak itu. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ustaz, kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani dari Banting. Ya, silakan Kak Rohani. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti Rohani ya. Ya, saya ingin bertanya, ini mewakili para isteri lah. Ini kawan-kawan kita ni ramai yang telah dipoligami lah. Ya. Ada yang suaminya beristeri 3, beristeri 4, ada isteri 2. Tetapi isteri pertama tu, isteri yang lebih dulu tu lah, dia redha dan ikhlas. Dia sabar walaupun suaminya tak menggilir dia, tak balik. Walaupun suaminya hanya kepada isteri yang muda saja yang dibagi. Dan isteri-isteri yang tua tu yang pertama, padahal bukan tua tu, kadang-kadang isteri yang last ni lebih tua dari dia. Lebih tua dari yang lebih tua dari isteri yang muda pertama tu. kedudukan je. Ya, lebih tua juga dari suaminya. Ya. Tapi dia sebab dia tak nak digelar nusus, jadi dia sama-sama berpakatlah 3 tu, dia hukum tau. Dia bersabar, biarlah apa yang suaminya buat, dia mengalah. Adakah golongan isteri yang begini, yang mengalah ni, jadi penghuni surga? Itu aja soalan saya, Ustaz. Cantik soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Siti Rohani dari Banting. Cantik soalan. Ya. Macam kena je Ustaz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'awalah. Terima kasih kepada Kak Siti Rohani atas soalan tadi ni. Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Antara kewajipan seorang suami apabila dia berpoligami ialah sallallahu alaihi Muhammad menggilirkan isteri dengan adil. Kalau yang ni sehari, yang ni seharilah. Kalau yang ni 2 hari, yang ni 2 harilah. Dan sallallahu alaihi wasallam dalam mazhab Imam Syafi'i jangan melebihi daripada 3 hari. Jangan melebihi 3 hari. Tetapi Allahumma salli alaihi di sana ada satu benda nama redha. Hukum sallallahu alaihi wasallam itu wajib dia tunaikan, tetapi dia boleh dibatas, dia boleh dilangkaui dengan redha. Maksudnya sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh berbincang. Si suami ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam contohnya dia bekerja dekat satu tempat. Ya. Katalah di Kuala Lumpur. Sallallahu alaihi isterinya Allahumma salli duduk di Pulau Pinang contohnya. Takut juga nak sebut, takut berkenal dengan siapa-siapa kan. Tapi contohlah contoh. Dia asalnya orang Pulau Pinang kemudian bekerja di Kuala Lumpur. Bekerja di Kuala Lumpur seminggu 7 hari sebagai contoh. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, endingnya tiba-tiba berkahwinlah si suami ini dengan seorang isteri di Kuala Lumpur. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya giliran tu mesti sama. Betul. Kalau sini 2 hari, sana 2 hari, sana 2, tapi macam mana si suami tu nak berlaku adil disebabkan dia memang bekerja di Kuala Lumpur dan isteri yang pertama tadi ini duduk di Pulau Pinang. Dia akhirnya persetujuan dibuat, si suami itu duduk di Kuala Lumpur selama 5 hari waktu dia bekerja, dan lagi 2 hari duduk bersama dengan isteri dia yang pertama tersebut dengan keadaan masing-masing redha, maka itu melangkaui daripada hukum. Maka tidak ada masalah apa. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, toleransi dalam berumah tangga ataupun dalam berkeluarga sangat-sangat diperlukan untuk mencapai keharmonian dalam rumah tangga. Manusia tidak ada yang sempurna. Urusan kehidupan kita tidak ada yang sempurna. Si suami di sana ada kelemahan dia, bahkan si isteri juga ada kelemahan masing-masing. Maka di sana perlu ada toleransi di antara sesama kita ni. Ingat, ada satu benda yang lebih dahsyat dan lebih besar yang sedang kita harapkan, iaitulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dengan sedikit sakit hati pada muka, aku tak suka, pasal apa buat macam ni, saya tak redha kat abang. Yang akhirnya tuan-tuan sekalian, bila kita bangkit di padang mahsyar dalam keadaan suami kita dihukum dan akhirnya dibawa masuk ke dalam neraka, dan akhirnya kita tidak dapat bertemu langsung dengan suami kita nanti di yaumul qiyamah, dan bahkan kita mungkin duduk dalam syurga dan dia duduk dalam neraka disebabkan tidak redha seorang isteri kepada suaminya atas benda yang sepatutnya dia lakukan, tapi dia tak mampu untuk dia lakukan. Boleh faham tak? Maka dalam keluarga ni tuan-tuan sekalian perlu ada sikit toleransi kadang-kadang. Ada tolak ansur, ada perbincangan yang perlu yang boleh dia lakukan untuk mencapai keharmonian. Saya ucap tahniah kalau ada seorang isteri yang demikian, yang memahami situasi dan keadaan dan bertoleransi dalam situasi-situasi yang diperlukan ataupun yang memerlukan, dan pasti Allah akan memberikan ganjaran dan pahala yang sebaik-baiknya untuk si isteri yang redha dan bersabar ini. Wallahu a'lam. Seronok ni kalau isteri suami dengar ni, Ustaz. Baik Ustaz, saya menarik ada satu soalan untuk kita kenengahkan dari Aisyah Echa di Facebook kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam.
Pertanyaan saya, ada dua soalan. Yang pertama, apakah cara penyelesaian terakhir yang boleh diambil oleh suami isteri bila mana permasalahan nusyuz berlarutan dan menemui jalan buntu? Yang kedua, bolehkah sama ada suami atau isteri memfailkan kes nusyuz di mahkamah setelah beberapa tahun bercerai? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Aisyah atas soalan. Terima kasih Aisyah Icha. Aisyah Icha tu maksud Aisyah lah kot. Terima kasih banyak-banyak atas soalan, masya-Allah, dan mudah-mudahan dia menjadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad panduan kepada kita dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi-situasi yang begini. Apabila seorang isteri nusyuz, tindakan yang dilakukan seperti yang Allah sebutkan dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah An-Nisa tadi ni ayat 128. Allahumma salli ataupun surah An-Nisa ayat yang ke 34 tadi ni. Yang pertamanya yang dilakukan ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, si suami perlu menasihati si isteri. Peringkat pertama sekali ialah nasihat dulu. Bukan boleh terus-terus sahaja pisah tempat tidur ataupun pukul, tak boleh lagi. Dia kena nasihat dulu dengan nasihat yang baik dan berhikmah. Tak boleh bukan yang marah-marah dan maki hamun. Ingat sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ialah barulah bawa kepada pemulauan tempat tidur. Si isteri dengan suami tidak tidur dengan isterinya, pisahkan tempat tidur. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Allahumma salli alaihi wasallam, bila tak berkesan juga barulah pukul yang tidak mencederakan. Ada pukulan-pukulan untuk pukulan, dia panggil bukan pukulan untuk mencederakan, tapi pukulan untuk menasihati. Sallallahu demikian. Allahumma salli ala Muhammad, memukul dengan syarat-syarat yang tertentu. Tujuan untuk mendidik, tak boleh mencederakan, tidak pada bahagian-bahagian sensitif seperti muka dan kepala. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun meninggalkan memukul itu lebih baik. Ataupun yang keempat, sallallahu alaihi wasallam, dah tak boleh nak buat apa dah, maka penyelesaian yang terakhir ialah bawa situasi ini sallallahu alaihi wasallam ke mahkamah untuk mencari penyelesaian. Itulah jalan dia sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk mengadu-mengadu saja, ni macam mana nak buat ni, apa semua, mau telefon ustaz ni, telefon ustaz ni, telefon kawan ni, telefon ustaz ni, telefon dai hakim, suami saya ni macam ni. Tak seperti dai hakim. Bolehkah dai hakim menjadi suami saya? Sudah. Jadi pergi duduk pergi mahkamah, pergi rujuk kes ni dekat mahkamah. Mahkamah akan bagi jalan-jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun tuntutan yang berlaku sallallahu alaihi wasallam, ketika tuntutan yang berkait dengan peristiwa nusyuz yang berlaku sebelum daripada penceraian, boleh ataupun tidak, maka dia perlu usulkan kepada mahkamah dan mahkamah akan membuat pertimbangan yang sewajarnya. Wallahu a'lam. Seronoknya duduk di Malaysia ni, kita ada institusi contoh mahkamah yang boleh kita rujuk. Baiklah, kita nak terus meraihkan seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, Da'i. Kak Yat sini, Haiti Ismail dari Rawang. Kak Yat. Apa khabar Kak Yat? Silakan. Alhamdulillah, Da'i. Terima kasih. Boleh Kak Yat cakap dengan Ustaz? Boleh, silakan. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Yat. Apa khabar Kak Yat, sihat? Abang baik. Tengok dalam FB Ustaz sibuk pergi sana pergi sini loh. Kak Yat doalah bagi sihat, bagi kuat, bagi terus insya-Allah. Amin, insya-Allah. Dalam perlindungan Allah. Ustaz pun doakanlah kami ni Ustaz. Insya-Allah. Okey. Kak Yat nak tanya Ustaz, adakah istilah sporting dalam rumah tangga? Kadang setengah kita ni tak apa, suami aku sporting, isteri aku sporting. Jadi kadang sporting tu macam tak kena tempat Ustaz. Jadi itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat atas soalan sporting Ustaz. Oh, sporting. Suamiku sporting. Jadi macam mana Ustaz? Sporting. Ustaz Muhammad. Dalam keluarga, dalam kehidupan berumah tangga mesti ada sporting tu. Kena ada Ustaz. Kena ada sporting tu kan Salih Ahmad. Tapi ingat, dalam apa saja urusan kehidupan kita, kita ada batas syarak dia. Betul. Salih Muhammad, isteri tu keluar rumah dia langsung tak pakai tudung sebagai contoh, ataupun mendedah aurat. Dia kata apa? Yang pakai macam ni tak apa ke? Suami aku sporting, tak ada masalah apa. Dia kata gitu. Itu bukan sporting yang sepatutnya. Kadang-kadang dia mendedahkan apa yang berlaku dalam rumah tangga dia, apa yang didedahkan dalam kelambu dia. Kita faham pasal perkataan kelambu tu, walaupun kita dah tak pakai kelambu dah sekarang kan, tapi kita dedahkan, kita ceritakan apa yang berlaku hubungan suami isteri kita, dan hubungan intim apa sebagainya. Kita ceritakan dalam media sosial dengan alasan suami aku sporting, tak ada apa-apa. Demikian juga suami ataupun isteri aku sporting, tak ada apa-apa. Walaupun dalam rumah tangga perlukan kepada sporting itu, memahami di antara satu sama yang lain,
bertoleransi di antara satu sama yang lain. Salih Ahmad bertolak ansur di antara satu sama yang lain. Ada pada bahagian-bahagian tertentu yang suami dia tak mampu untuk buat, dia tak apa abang, no problem, saya okey saja. Tu sporting. Kan ada bahagian-bahagian isteri apa semua, isteri tak sempat nak buat, tak ada nak buat, tak apa abang buat. Masya-Allah sportingnya suami aku. Bagus, itu keperluan yang perlu ada dekat dalam rumah tangga kita. Tetapi ingat ada batas yang perlu kita jaga. Apa saja yang menyalahi daripada syarak, maka itu bukan sporting yang dibenarkan pada syarak, bahkan dia dilarang dan hukumnya tetap berdosa walaupun suami dan isteri itu sporting yang amat. Betul. Sporting biar kena tempat. Baiklah, kita nak bertakbir seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami sehinggalah saat ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Jafri Abu Bakar, membicarakan tentang suami isteri nusyuz. Baiklah, kita nak terus menaikkan pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, Cik Ilyas daripada Hitam. Ya, silakan Tuan Ilyas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ilyas, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Semoga hari dan Ustaz juga sihat. Amin, amin, rabbal alamin. Dan saya begini, pasangan telah bercerai dalam iddah, bagaimanakah kalau tidak mendengar arahan suami semasa dalam iddah, adakah dikira curang atau dikira nusyuz dalam iddah lah? Saya kata. Jadi saya nak tahu pencerahan, adakah semasa iddah tu si isteri tu masih lagi taat kepada si suami? Dan saya akhiri dengan pantun cantik. Hari ni pantun. Buah nangka, buah cempedak, buah sawa. Ikan tenggiri, ikan bawal, ikan jelawat. Banyak tu. Da'i segak, Ustaz lawa. Da'i berpantun, Ustaz berselawat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya bukukan pantun ni Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar atas soalan dan juga atas pantun yang menarik Ustaz. Macam-macam, alhamdulillah. Baik Ustaz, jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Cik Ilyas atas soalan tadi ni. Saya semak yang macam mana? Salli sayyidina Muhammad soalannya. Isteri dalam iddah Ustaz. Istilah bila duduk dalam iddah, seorang isteri yang duduk dalam iddah ni, salli ala sayyidina Muhammad, dia masih perlu taat kepada perintah si suami dalam tempoh iddah, salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalaulah dia perlu untuk keluar daripada rumah pada kes tersebut pun, dia perlu mendapat izin daripada suami. Cumanya biasalah kita ni kadang-kadang emosi menjangkau daripada hukum. Betul. Waktu tu dah marah apa semua, bergaduh apa semua. Salli ala sayyidina Muhammad panggil ayah Muhammad Amos, tak kereta rum belah macam tu je, tinggal rumah tangga dan sebagainya. Bukan seorang isteri keluar pada rumah, tetapi suami tu yang perlu keluar pada rumah, tinggalkan isteri yang duduk di rumah tu. Dan pada masa yang sama tu, waktu dalam iddah tu, si suami masih bertanggungjawab untuk menyediakan nafkah yang sempurna kepada si isteri yang telah diceraikan sehinggalah habis iddahnya. Tu kena faham situasi dan konsep tersebut. Bila masing-masing faham, maka akan jadi elok. Tuan-tuan, penceraian satu perkara yang dihalalkan pada syarak walaupun Allah tidak suka dengan dia. Sebab kadang-kadang bukannya keadaannya bukan saja dah memang dah tak sefahaman, dah memang tak boleh nak carry on dah. Kalau teruskan juga, maka akan menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masing-masing duduk dalam keadaan berdosa. Si suami dah tak mampu untuk tunaikan tanggungjawab dia, si isteri pun tak mampu untuk tunaikan tanggungjawab dia, dan masing-masing dah mula jadi dosa aja. Daripada terus duduk dalam keadaan berdosa, maka yang paling baik mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah dengan berlakunya penceraian. Dan bila bercerai, masing-masing dah faham tanggungjawab masing-masing, maka tak apalah nak bergaduh-bergaduh apa lagi. Masing-masing ambil jalan masing-masing. Tetapi si isteri masih perlu untuk menunaikan tanggungjawab si isteri, dan suami perlu menunaikan tanggungjawab suami dalam tempoh iddah tersebut sehinggalah habis iddahnya. Ada yang perlu dibuatlah, ada yang tak boleh buatlah. Salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya kena faham hukum hakam yang terkait dengan iddah. Wallahu a'lam. Tu pentingnya suami isteri faham tentang hukum hakam. Macam mana dengan tengok Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Mungkin sedikit kesimpulan untuk topik perbincangan kita
pagi ini. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan, kita tidak lain yang kita cari dalam kehidupan kita berkeluarga melainkan kita nak rumah kita yang sakinah, rumah tangga yang sakinah. Dalam rumah tangga yang sakinah terkandung dua perkara yang sangat indah, namanya mawaddah dan rahmah. Sakinah bermaksud ketenangan, mawaddah bermaksud kasih sayang, rahmah maksud belas kasihan. Dan semua ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan Allah kurniakan kepada pasangan hidup sallallahu alaihi Muhammad yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perkara pertama sekali yang perlu ada kepada pasangan suami isteri ialah ilmu. Betul. Ilmu. Kena ada ilmu. Sebelum masuk rumah tangga kena ada ilmu. Apa yang boleh dia lakukan dan apa yang wajib dia lakukan dan apa yang tidak boleh dan dilarang untuk dia melakukannya. Apabila semua orang ada ilmu, suami ada ilmu, isteri ada ilmu, insya-Allah perjalanan kehidupan mereka berumah tangga akan duduk dalam keadaan sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang keduanya, niat mestilah betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk perkahwinan, kita mungkin telah berkahwin 20-30 tahun, tetapi mungkin perkahwinan kita di awal waktu dulu kita tidak niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak terlambat betulkan niat. Betulkan niat. Bila kita betulkan niat, maka perjalanan kehidupan kita berkeluarga juga perlu selaras dengan niat kita kerana Allah SWT. Tidak boleh lagi mendedahkan aurat, perlu menjaga kewajipan-kewajipan yang perlu kita lakukan, tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, maka di sana Allah akan melimpahkan sakinah dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Yang dua kunci penting, yang pertamanya ialah salih asmat ilmu, yang keduanya ialah niat kerana Allah SWT. Mudah-mudahan keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Dan Ustaz, lagi cantik kalau kita tutup program kita pada pagi ini dengan sikit doa ringkas, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Zal Jalal Ikram, Engkaulah yang terlebih mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, kami dambakan keluarga yang bahagia, ya Allah. Ya Allah, Engkau satukanlah hati ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau satukanlah hati-hati kau suami dan isteri, ya Allah. Ya Allah, Engkau limpahkanlah keluarga kami dengan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga kami, ya Allah. Jauhilah keluarga kami daripada musibah, bala bencana, ujian dan penyakit yang tak mampu untuk kami tanggung, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Zal Jalal Ikram, tidak ada tempat untuk kami mengadu dan memohon melainkan kepadamu, ya Allah. Bimbinglah kami, pimpinlah kami, kasihanilah kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Jafri yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Nizal, juga panel kita Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dengan topik tafsir dan taranum surah Az-Zumar bermula ayat 49 hinggalah ayat 51. Akhir kata dari saya, daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Kalau ingin bahagia hingga ke akhirat, suami isteri jangan tinggal selawat. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi. Ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.